Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وإلى تبعية. Itu ya. Yang atah pada kata ila asliyatin. Jadi soalannya watan qasimu al-isti'aratu ila taba'iyatin. Jadi kita dah bahas dah. Dulu ni perbahasan kita ni. Jadi perbahagian isti'arah tu ada kalanya isti'arah musarrahah. Kena redak. Yalah, betul lah. Dia ada kalanya isti'arah tu bagi pada dua. Kalau dulu tu lah. Jadi isti'arah tu bagi pada dua, ada kalanya musarrahah, iaitu disebutkan lafaz musyabbah bih. Ada kalanya isti'arah tu terbahagi kepada makniyah, iaitu disebutkan akan lafaz musyabbah. Kemudian kita dah bahas dah perkara yang mulaim. Alhamdulillah. Perkara yang melawat yang berlaziman. Perkara yang lawazim bagi makniyah, isti'arah makniyah. Itu dipanggil isti'arah takhyiliyah. Takhyiliyah iaitu perkara yang berlaziman bagi isti'arah makniyah. Baik, kemudian isti'arah tu pula dipecahkan pula kepada asliyah. Jadi asliyah ni kita maklum secara mudahnya isti'arah tu disebutkan lafaz yang isim yang selain daripada mushtaq. Disebut isim yang lain daripada isim mushtaq. Isim yang selain daripada isim mushtaq. Itu asliyah. Kemudian kita kata tabaiyah. Maksudnya kalau masuk ada sebut isim selain daripada isim mushtaq, isim jamid lah. Isim jamid lah. Adapun ni yang kedua ni, ada kalanya isti'arah itu terbahagi kepada tabaiyah. Tabaiyah lawannya asliyah, mudah ya. Tabaiyah iaitu isim yang apa tu, isti'arah yang kita isti'arah yang kita kata dia tu kena pada isim mushtaq. Isim mushtaq tu maklumlah. Yang ada tempat
Contoh kita kata depan tu adalah nanti akan datang. Isim mushtaq, fi'il atau haraf. Baik, kata musannif wa ila tab'iyatin. Atau pada kata ila asliyatin. Wahia dan bermula ia isti'aratun tab'iyatun. Ma kana ialah barang. Ma tu ay min isti'arah. Ma kana isti'arah yang adalah padanya pada ma. Kena kimas itu isti'arah. Ya, barang isti'arah yang adalah padanya pada isti'arah tu al-musta'aru. Ia kata lafaz musta'ar. Dia sebut lafaz musta'ar ni lafaz apa? Dia panggil lafaz musyabbah bih. Kalau musta'arun lah, dia panggil lafaz musyabbah. Dia beza situ je. Baik. Lafaz tu dipinjamkan. Hal keadaan. Hal pada kata musta'ar. Hal keadaan lafaz musta'ar tu fi'lan sama ada fi'il ataupun harfan ataupun haraf. Dia salah satu au tu dipanggil au. Dia panggil apa? Dalam arti dia dipanggil au mani'atul jam'i wal khulu. Mani'atul khuli wal jam'i. Tegah himpun, tiga sunyi. Contoh dalam matan jumiah tu. Lafzan au takdiran. Bukan himpun sekali, bukan sunyi kedua. Salah satu. Maksudnya mani'atul jam'i wal khului. Au dia panggil. Au dengan mana? Mani'atul jam'i wal khului. Dalam mantik lah. Jadi sama ada lafaz musyabah bih tu sama ada fi'il. Musta'ar tu musyabah bih lah. Dalam tu ada sebut. Ustaz, sorry Ustaz, I'm lost. Ustaz, muka surat berapa Ustaz ya? Buku kitab ni. 120 saya punya. 120. Yen berapa yen? Lain. Tak lain. Ya, kitab lain. Tak lain. Bukan, maksudnya cetakan lain. Yang kita sama dengan Ustaz. Okey. Sebab saya tanda yang saya punya 101 yang last kali belajar dulu. Memang tu lah. Last kali tu yang tu dah. Oh, ya ke? Lepas tu masuk Wailah tak ada. Macam orang tak ada miss kot. Tak ada tanda kan tu. Mungkin saya tertidur. Kadang-kadang ada tertidur. Ya, tak apa. Wailah tabai ada jumpa. Okey. Okay. Jumpa dah? Jumpa? Okey, baik. Tu Afiq ada kitab Afiq? Afiq? Afiq tutup gambar. Tak beli Zek. Ha? On the way? Tak beli Zek. InsyaAllah nanti beli. Kita apa Zek? Tajuk ni. Tak ingat. Tadi tahu Shopee ada ni. Ada je. Usul Siarah ada dah. Ada. Usul Siarah ada. Saya beli Zek. Okey, baik. Wa ila tab'iyatin. Dan isti'arah tu terbahagi pada tab'iyah. Kak ini jumpa tak kali ni? Lama senyap ni tak jumpa. Jumpa. Wahia dan bermula ia isti'arah tab'iyah ni. Maka nafiha. Ma tu isti'arah. Ma tu masduk bagi ma tu isti'arah. Isti'arah yang adalah padanya pada ma tu. Ha tu rujuk pada ma. Tapi rujuk pada isti'arah. Sebab tu panggil ha tu dia muannas. Adalah padanya tu al-musta'aru. Adalah musta'ar tu fiha. Dia asal dia gini. Kana al-musta'aru fiha fi'lan. Tu khabar pada kata kana. Adalah lafaz musta'ar tu, iaitu lafaz musyabbah bih tu lah. Padanya pada ma tu, pada isti'arah tu ialah fi'il. Jadi lafaz musyabbah tu ada kalanya pada fi'il ataupun au harfan ataupun huruf haraf au isman mushtaqqan ataupun isim mushtaq. Isim mushtaq ni isim yang diistiqaq daripada masdar. Itu isim mushtaq. Bawah tak ada terlibat. Kata minal asma'i al-mushtaqqati minal masdari.
Daripada isim-isim al-ma'khuzati lah. Al-mushtaqat ini mana al-ma'khuzati. Yang diambil daripada masdar. Tu ada bawah tu. Ya, selalu kita sebut tu. Wahya wahya ismal fa'ili wal maf'uli. Idhafat tu je. Asal dia wahya ismainil fa'ili tak kena lah. Baca macam dia isma lah. Sebab dia al-fa'ili wal maf'ul. Nampak tak? Wahya ismal fa'ili wal maf'uli. Betul? Wasifatul musyabbahatu. Wasmut tafdili. Wa asma'uz zamani wal makani. Wal alati. Dia tak cakap wa asma. Dia kata wa asma. Dia kata wa asma'u. Jamak. Sebab tu maksud sekali alat. Wa asma'ul zamani wal makani wal alati. Isim alat. Wa tasghir. Isim tasghir. Fu'ailun atau fu'ailun. Wal ismul mansub. Dan dipanggil isim mansub apa? Isim nisbah. Yang nisbah tu ni. Tu ni. Habis. Tu fahazi salah satun. Fahazi salah satu mawadi'ah. Ni. Tafrek dia. Maka bermula ini 3 bagi tempat ni. Khabar. Tajari at-tasrihiyata fi jami'iha. Berlakulah ia. ia salah satu mawadi'ah tu akan al-isti'arata at-tasrihiyata. Akan isti'arah tasrihiyah fi jami'ah pada keseluruhannya. Keseluruhan bagi keseluruhan baginya bagi salah satu mawadi'ah tu. Tapi wala tajri al-makniyatu. Dan tidak berlakulah oleh al-isti'aratu makniyah. Dalam tu jarana Wala tajri al-makniyatu dan tidak berlakulah oleh isti'arah makniyah illa filil mushtaqi faqat. Melainkan pada isim mushtaq faqat aiduna. Apa? Dia salah satu mawadi'ah tu mana ya? Tu fi'il lah. Aiduna dunal fi'li wal harfi. Tu dah. Itu. Habis. Habis tengok atas. Maksudnya yang kita faham tu kalau nak jadi makniyah mesti isim mushtaq. Afiq kalau kita nak kata dia apa? Kalau kita kata dia nak isi apa tu isti'arah tasrihiyah, dia mesti boleh tiga-tiga, fi'il, harah ataupun isim mushtaq. Ni penting juga ni. Nak kenal ni. Tanda highlight situ. Kita pun tak perasan kan tu. Tak ada tahu tak tengok orang perasan tu lah. Habis tengok luar. Ni dalam ni baca ni banyak. Tu ada tempat-tempat dia payah tu tapi ni tak ada apa lah ni. Ni dia kalau ikutkan matan tu kita faham je lah. Ni contoh dia payah. Nahu nahu kaulika wa misalu zalika wa misalu tilka tab'iyatin. Wa misalu tilka tab'iyatin. Nahu kaulika rakiba fulanun. Katifai warimihi. Dia kalau tengok mujarrah maknun, contoh dia lagi mudah daripada contoh sejarah. Kalau tengok dalam kitab, kalau dalam tengok Sahih Bayan, contoh dia tu banding dengan sejarah, contoh dia payah daripada sejarah. Kena rujuk sejarah. Tapi kalau banding sejarah dengan Jawrul Maknun, contoh mudah Jawrul Maknun daripada kitab sejarah. Tu hakikat dah. Sebab dia Syekh Yasin dia suka syair. Kebanyakan syair lah. Ini bukan syair lah. Tapi kebanyakan gitulah. Tengok. Rakiba fulanun.
menungganglah oleh seorang tadi katifai gharimihi, akan dua bahu. Katifai ni dua bahu belikat ni. Dua belikat ni. Katifun. Akan dua belikat. Apa panggil dua belikat ni? Dengan tuan apa? Dua bahu lah. Dua bahu. Bahu bukan ni, mangkibai. Mangkibai bahu lah. Ni dua belikat. Belikat bagi bahu. Belikat. Dia panggil dua belikat. Mangkibai tu bahu dah. Dia belikat lah dia panggil. Belikat tu Nazak. Belikat ni nak cakap dia asal ni. Asal katfun ni kan macam ni apa? Kita ni kan cukur ni kan. Sebelah sini lah. Kalau bawah ni atas dia bawah sikit. Tu belikat. Kat belakang tak? Belikat di belakang. Ha? Belikat tu mak cakap dekat belakang. Kat bahu. Macam saya kat betul. Bawah belakang kan. Bawah belakang kan. Bawah belakang. Shoulder belakang lah. Yeah. Wing. Main gym lah. Shoulder Shoulder depan, shoulder belakang lupa lah istilah gym. Dia kalau dia main gym tu shoulder depan, shoulder belakang. Shoulder belakang lah tengah tu. Katifai gharimihi. Tu ayat dia pelik. Ya? Panggil shoulder blade. Blade tu apa? Hitam. Tak, bahagian tu dia panggil shoulder blades lah. Blade tu apa? Pisau kalau terjemah pisau. Blade. Maksudnya terjemah bahasa Inggeris membayar lah. Blade pula dah jadi pisau pula. Menungganglah oleh seorang akan dua belikat dia tadi tu bagi orang penghutangnya. Payah cerita. Penghutang pula dah. Gharim. Orang penghutang. Penghutang bagi seorang. Gharimi fulan. Apa dia nak cerita? Gharim ni orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Baik, tengok dia punya tu. Kok dia tolong kot. Dalam tu ada rasa. Tengok dalam. Itu kita terjemah tu ngaji dengan Baba tu itu lah. Dalam kadang tak baca mana, siap dulu lah. Wa yuqalu, tengok dalam. Ni dia nak cerita apa ni? Mana tempat kita ni? Jadi rokibah tu musyabbah bih. Ataupun kita panggil lafaz musta'ar. Kita panggil lafaz musta'ar tu musyabbah bih, iaitu rokibah. Takkan menunggang. Fulanun. Tengok. Nahu, tengok dalam tu. Tengok dia punya tafsir. Tengok tafsir atas dulu. Tengok atas dulu. Jangan baca bawah dulu nanti sekejap. Lazamahu mulazamatan syadidatan. Ni nak tafsir pada kata musyabbah yang mahzuf. Ini nak mentafsirkan musyabbah yang mahzuf. Sebab raqibah tu musyabbah bih. Soalan kata melazimilah ia fulan tadi. Seorang tadi, fulan tu seorang lah. Kalau bahasa Arab panggil fulan. Si fulan ni Melayu panggil si fulan juga kalau kitab Jawi pun ada si fulan. Melazimilah ia fulan, akannya akan gharim. Melazimi apa? Ini musyabbah. Mulazamatan syadidatan. Akan sebagai melazimi yang bersangatan. Tak faham. Kalau baca itu tak faham. Tengok bawah. Tengok. Wa yuqalu.
Dia kalau dalam bawah tu pun sama juga. Kalau dalam atas tu pun sama juga. Dia nak cerita apa kat sini? Kalau ceritanya, orang berhutang dengan tuan penghutang tidak boleh bercerai tanggal. Dia nak cerita apa? Ni belikat bahu ni. Belikat ni boleh bercerai tak? Ha? Tulang belikat dua ni, dua tulang belikat ni bercerai tak? Ha, Hafiq? Boleh bercerai Tak tak? boleh. Tak boleh. Nak cerita kata, orang berhutang dengan tuan penghutang pun tak boleh bercerai. Tak boleh cerai tanggal. Maksudnya bila ada hutang mesti bila sebut kata, aku berhutang. Mesti ada, mesti ada tuan penghutang, mesti ada berhutang dengan orang. Jadi tak boleh cerai. Itu cerita dia. Maksud dia gitu, tapi kita tengok bawah tu lah. Maksud dia kalau faham maksud gitulah. Maksudnya menunggang, kita menunggang ni, menunggang oleh seorang akan dua bahu belikat dia tu bagi orang penghutang. Bagi si fulan. Maksudnya orang berhutang dengan tuan penghutang dia tak boleh bercerai. Tak boleh nak bercerai tanggal. Dia mesti ada saling bersangkut paut. Bila siapa kata kau hutang siapa? Aku ni hutang ni. Mesti orang tu tanya, hutang dengan siapa? Nampak tak? Dia kata penghutang dengan pemiutang tak boleh bercerai. Yang kita lupa apa tu? Pemiutang tu kena pada siapa Lupa dah kita. Kalau bahasa dulu ngaji apa? Kalau pemiutang tu bahasa apa kalau dalam akademik tu? Tak silap. Orang yang berhutang ke ataupun tuan penghutang? Tuang tu. Tuang tu. Tuan pemiutang. Orang hak bagi pinjam tu. Orang bagi pinjam pemiutang Orang bagi pinjam tu pemiutang. Penghutang tu dia panggil yalah. Jadi gharim ni hutang, tuan yang hutang lah, dia yang berhutang. Bukan orang yang bagi pinjam tu. Tengok dalam. Jadi maksud dia gitulah, tapi kita tengok dalam dulu lah. Wa yuqalu fi ijra'il isti'arah. Dan dikatakan fi ijra'il isti'arah. Tak ada fi lughah dah ni sebab ada fi dah tu. Dikatakan pada memperlakukan isti'arah fihi fi qaulihi ni. Pada perkataan musannif ala mazhabis salaf, di atas pendapat mazhab salaf. Kalau mazhab salaf ni, kalau balaghah ni Imam Sakaki dengan Imam Al-Qazwaini, tak silap. Imam Al-Qazwaini. Syekh Khatib Al-Qazwaini. Itu salah tak silap. Imam Qazwini Qazwini. Qazwaini ke Qazwaini? Qazwaini. Tu dia ada masalah dengan khalaf. Baik. Syubbihal luzumu asyadidu birukumi. Ditashbihkan, diserupakan akan berlazimannya, bersangatannya dengan menanggung tu. Lagu mana? Bijami'is saltati. Bijami'is saltati. Bijami' itu kalau dalam tashbih dia panggil wajah syabah. Ingat. Ini biwasfin mujami'in. Tu takdir situ, sama-sama takdir lagu tu Bijamin ay biwasfin mujami'in. Dengan disifatkan yang menghimpuni bagi asal tati wal qahri wal ghalabati fi kullin. Dengan wajah syabahnya mengerasi ataupun wal qahri. Qahri ni paksa. Wal ghalabati. Ghalabah menang. Fi kullin ay fi kullin minal musyabbah wal musyabbah bih. Jadi musyabbah bih tu raqibah. Musyabbah bih tu lazamahu tadi tu.
Sebabnya musyabbah, sebab yang lazamah mulazamatan syadidatan tu, itu dia panggil musyabbah. Ataupun rakibah tu musyabbah bih. Jadi bila kata tu dia ada apa? Dia ada apa, bukan pro kontra, dia panggil apa? Dia ada bersangkut paut. Jadi dengan disifatkan mengampuni akan mengerasi ataupun kohri. Kohri ni paksaan. Ghalabah menang. Fi kullin. Pada tiap-tiap ini, tiap-tiap daripada musyabbah dan musyabbah bih. Bila sebut fi kullin tu maklum ni. Fi kullin, ini fi kullin musyabbah wal musyabbah bih. Wastu'ira lafzul musyabbahi bihi. Dan dipinjamkan akan lafaz musyabbah bih itu. Apa lafaz musyabbah bih? Wahwa bermula ia. Lafzul musyabbah bih itu. Ar-rukub. Rukub yang difaham daripada rakibah tu ya. Ar-rukub ini al-mafhumu bir-rakibah. Bil-lafzi rakibah. Yang difahamkan daripada lafaz rakibah. Itu bagi musyabbah. Itu panggil dia itu kata rukuk tadi tu bagi musyabbah. Musyabbah apa? Wa huwa al-luzumu. Benda yang berlaziman. Apa dia? Iaitu mulazamatan syadidatan, yang bersangatan tadi tu. Apa tu? Asal tati apa dia panggil luzum syadid. Luzum syadid tu ya. Luzum syadid. Bahawa luzum ini luzum syadid. Wa huwa wa al-musyabbah tu ini al-luzum syadid. Oh, depan tu ada dah. Habis. Summa shtuqqa minar rukubi. Kemudian di istiqaq, diambil daripada rukub tadi bimakna luzum. Dengan makna luzum. Luzum apa? Rakibah. Yang lazim bagi rakibah. Bimana lazima, dengan makna lazima ala tariqil isti'arati at-tabaiyati. Dia bila sebut kata atas jalan isti'arah, dia mesti ada alaqah dan ada qarinah. Bila sebut isti'arah tasihiyah, mestilah dihazarkan musyabbah. Dihazarkan musyabbah, disorehkan musyabbah bih. Sini dihazarkan musyabbah. Apa dia? Luzumus syadid. Habis itu. Sebab apa dipanggil tabaiyah di sini? Kerana lafaz musta'ar itu dia berlaku pada fi'il. Nampak Ayan? Ni berlaku pada fi'il ni kan? Rakibah. Nampak tak? Siapa kata orang tanya kenapa panggil lafaz isti'arah tabaiyah? Sebab lafaz musta'ar tu. Apa lafaz musta'ar? Musyabbah bih tu lain. Dia musta'ar, dia istilah. Musta'ar tu musyabbah bih. Musta'arullah tu musyabbah. Dia macam contoh tadi, bijami'in. Tu wajah syabah. Tapi dia tak sebut wajah syabah, dia kata bijami'in, dia tak sebut lah. Cuma istilah lain. Kita guna, kalau majah tu lain. Majah dia guna apa? Majah isti'arah dia guna apa? Bijami'in, musta'aru, musta'arlah. Tu lah. Dia pening istilah tu lah, kena ingat istilah tu. Habis. Dia jadi nak cerita kata apa? Tabaiyah tu sebab apa panggil tabaiyah? Kerana lafaz musta'ar tu apa? Berlaku pada fi'il. Fi'il tu mana? Rakibah tu. So apa? Sebab pada fi'il, sebab kita maklum dah itu, dia kata tabaiyah tu, isti'arah tu, lafaz musta'ar tu ada kalanya fi'il, haraf ataupun isim mushtaq. Di sini fi'il. Rakibah. Asal dia luzumun. Tulis. Asal dia macam ni. Luzumu fulanin. Tulis. Asal dia luzumu fulanin katifai gharimihi. Katifai gharimihi karukubi. Karukubi. Fi sarqati wal qahri wal ghalabati. Tu asal dia.
luzumu fulanin katifai. Lazimlah oleh seorang tadi akan dua belikat tadi bagi orang yang hutang dengan fulan tadi tu. Fulan tu siapa ya? Pemiutang dah, pemiutang. Nampak tak? Fulan tu dia panggil pemiutang. Nampak ya? Yang gharim tu dia panggil penghutang. Oh. Maksudnya fulan dengan gharim dia tak boleh bercerai tanggal seperti dua bahu, dua belikat. Luzumu fulani katifai gharimihi. Berlazimalah, mestilah seseorang, iaitu pemiutang lah, akan dua belikat bagi gharim tu, gharim bagi si fulan tu, seperti rukuk. Seperti menaiki, seperti menunggang pada pihak saltah wa qahrin dan ghalabah. Nak cerita kata orang berhutang dengan tuan penghutang tu dia tak boleh bercerai tanggal. Kalau ambil ini contoh senang lah. Okay. Kalau orang duk cerita orang ni berhutang apa semua kan, kita buat keluar syahid. Raqibah fulanun katifai gharimihi. Buat keluar tu syahid tu Nah, orang tu dia bosan lah, dia dengar hutang kan. Aku dah hutang orang ni, aduh. Ini. Lepas tu kita kata, maklumlah raqibah fulanun katifai gharimihi. Apa dia ni raqibah ni? Bagi ayat tu dia faham. Maksudnya tuan kita bagi mafhum kat dia apa? Orang pemiutang dengan penghutang tu tak boleh cerai tanggal. Seperti dua belikat. Nampak tak? Dia panggil isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Tabaiyah. Habis itu, wa qaulihi ta'ala. Ada lagi contoh lagi ni. Wa syahidu zalika qauli ta'ala. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ni. Ni kat mana ni? Tengok perhati. Bermula mereka itu. Mereka itu siapa? Dan kalau datang tafsir itu allazina yu'minun lah. Bermula mereka itu, mereka tu orang mukmin tu. Apa? Kainun sabitun, sabitlah ia di atas petunjuk. Petunjuk mana? Sifat. Sadirin min rabbi, yang keluar daripada Tuhan mereka itu. Maksudnya yang terbit daripada Tuhan mereka itu. Tengok. Tamas. Apa tu? Tamas sakanu je. Guna. Tamakkanu. Tetap. Tamakkanu. Bukan sin Tamakkanu tetap. Tamakkanu minal husuli alal hidayati tammati. Ni pun kena tengok bawah juga. Tengok. Mereka itu beriman, sabitlah di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Cuba perhati. Dia berlaku isti'arah ni pada mana ni kalau nampak? Pada haraf. Allah tu. Kan dah sebut bawah tu. Tak ada baca lagi Allah bawah tu. Tapi duk rasa Allah bawah tu ada dah. Nanti tengok baca bawah. Dia berlaku isti'arah tamiyah tu pada nisbah muta'alak bagi Allah tu nya. Bukan Allah betul-betul. Muta'alak bagi Allah tu. Memang kita kata Allah saja, tapi muta'alak dia lah. Tempat bergantung dia tu. Tengok bawah tu. Tak apa, terjemah dulu atas tu. Tamakkanu, tetaplah oleh mereka itu minal husuli. Tetaplah oleh mereka itu minal husuli, daripada menghasilkan di atas hidayah yang sempurna. Baik. Mana ada isti'arah dia? Sebab tu kita nak kata isti'arah makniyah tak boleh je. Nampak je? Di isti'arah tasrihiyah. Jadi isim mushtaq tu boleh berlaku. Muju baca saat ni tak nampak ni. Dia kata
Yuqalu fi bawah coba. Yuqalu fi ijral isti'arati fihi. Dia beza apa ya, Yin? Nota kaki bawah tu. Nampak super ya. Dia tu lah nampaknya super kat benar. Tu lah. Kita dah perhatian tu. Lebih kurang super tu. Nampak super tu betul nampak. Nampak super tu betul tu. Super tak tahu lah. Saya sikit. Tak tahu dia buat tu ke mana dah. Nampak super tu betul nampak. Yuqalu fi ijra'i. Dikatakan pada memperlakukan isti'arah fihi fi qawlihi tu. Qauli ta'ala tu. Dikatakan syubbiha. Ditashbihkan akan mutlak. Syubbiha mutlaku irtibatin. Syubbiha mutlaku irtibatin baina macam mana tu? Muhda ke muhdiyin? Orang yang dihidayah. Muhdan. Muhdan. Muhdan Tapi macam dua tu masa. Orang yang dapat hidayah, muhdan boleh. Orang muhdan lah macam muhdan. Macam muhdan. Orang yang dapat hidayah. Orang yang dihidayah, dapat hidayah. Ditashbihkan. Mutlaku irtibatin baina muhdan wa hudan. Ditashbihkan akan semata-mata irtibat. Irtibat ni pengikat. Ikatan. Irtibat ni ikatan. Tu nak tanya Afiq masa ngaji balawah ni, Afiq. Pernah ngaji balawah tak waktu dulu? Ada masa SPM lah tu pun macam gitu-gitu je. Tak berapa faham Okey. Dia kalau SPM banyak ilmu bayar banyak keluar. Tashbih tu banyak isti'arah kan. Betul tak? Tu soalan famous tu SPM tu. Tak salah lagi mana dah. Dia akan tanya hak tu lah. Dia nak main kepala otak. Dia tak akan tanya ilmu mani dia tanya juga. Bab Qausar apa semua kita tahu. Badik dia tak akan tanya. Percayalah pemeriksa tu dia tak akan tanya badik. Tapi sebenarnya badik ada yang payah juga kalau kita tanya soalannya. Tapi dia banyakkan soalan kalau SPM mana-mana. Kata ikut zaman mana? Zaman ya gitu kan ya dah. Ya. Sekolah mana? Ya ambil arah semarah lah. Parti Ingat dulu apa ya. lah. Ingat apa tak. Dia kalau dia masalah isti'arah ni dia soalan famous. Dia memang soalan guna otak. Dia bagi satu ayat lepas tu dia suruh keluarkan isti'arah. Sebenarnya boleh je. Ada ilmu bukan ilmu kata ilmu isti'arah je, bukan ilmu kata bayar ni, ilmu makni ada juga. Konstruksi falah mausul banyak boleh kita boleh praktik semua. Tapi jarang nak keluar soalan pelik-pelik itu tak ada lah. Ilmu badik boleh je. Banyak yang kata bab jinas, bab qiyas, bab istikhdam. Banyak je tengok. Dia kata tengok. Ditashbihkan akan semata-mata ikatan di antara muhdan wa hudan. Yang ni orang yang dapat hidayah dan hudan. Yang ni dipanggil hudan ni lafaz huda tu lah. Huda tu. Ala hudan min rabbihim tu. Di tasbih tu bimutlaqi irtibatin. Dengan semata-mata diikatan baina musta'lan. Baina muhdan. Musta'lan lah. Waktu wa musta'la alaih. Tak dapat istilah. Nampak tak?
Musta'lan dengan musta'la alaih. Musta'la alaih tu hudan. Ya? Musta'la alaih tu hudan. Musta'lan tu muhda. Muhda Ha. Lagu mana? Dia kefahamannya mudah lah. Kita tahu lah tadi tu kan. Orang mukmin tu dapat petunjuk pada Tuhan. Tu ya. Tapi di situ pun ada bagai isti'arah juga. Bijami'it tamakkuni fi kullin. Ini biwasfin mujami'in. Dengan wajah syabahnya. Dengan wajahnya at-tamakkuni. Dengan tetap fi kullin pada tiap-tiap. Ini pada tiap-tiap musyabah dan musyababih. Dia kalau musyabah dengan musyababih kita tak faham ajar Rana, maka kita tak boleh nak faham kat sini. Tu dia cerita dia. Tapi kita dah belajar dah dulu. Cuba cek baliklah apa musyabah dia, apa musyababih. Dia berkait semua tu. Dia naklah isti'arah ni, dia nak kena lalu qarinah dulu. Kalau dia mesti lalu kot qarinah. Tak ada qarinah, dia tak boleh nak faham. Ni. Bes, tengok. Bijami tamakkuni fi kullin, ini pada tiap-tiap musyabah dan musyababih. Tengok. Dia yang tadi tu, ai tadi tu, ai tamakkanu tu sebenarnya dia nak tafsir pada apa? Maksud di atas hudan. Nampak ya? Dia ai tadi tu dia nak tafsir maksud di atas ala hudan tu. Ala hudan tu. Ala hudan tu. Tengok. Fasarat tashbihu. Fasara ini dia asal sara ni meresap, melarat. Melarat. Tu bahasa kita lah. Mengheret. Mengheret. Melarat. Maka melaratlah oleh tashbih minal kulliyina, daripada tiap-tiap kulliyin. Apa kulliyin? Tulis. Iaitu irtibat baina musta'la wa musta'la alaih. Irtibat tu bersangkut paut lah. Di antara musta'la dengan musta'la alaih. Apa musta'la alaih? Iaitu muhda dengan hudan tu lah. Ilal juz'iyat. Juz'iyat tu apa? Juz'iyat itu dia ni tamakunin. Bijaya atamakunin fi kullin. Itu juz'iyat. Tengok. Summa ustu'irat. Kemudian dipinjamkan juz'iyat min li juz'iyat min juz'iyatil musyabbah ala tariq al-isti'arah. Summa, kemudian. Dia nanti tak. Li juz'iyat tu ya. Dia kulliyin irtibat. Irtibat baina musta'la wa musta'la alaih. Itu kulli. Adapun juz'iyat iaitu muhda dengan hudan. Tadi tu. Muhda dengan hudan. Duduk di bawah musta'la itulah. Tengok. Muhda dengan hudan. Muhda tu allazina yu'minu bih. Hudan tu min rabbihim. Sebab petunjuk tu daripada Allah Ta'ala. Adapun yang mendapat petunjuk siapa dia? Orang mukmin. Tu dia. Tu juz'i. Summa usti'arat. Ustu'irat.
Sumastu'irat, kemudian dipinjamkan ala min juz'iyin. Di atas lafaz juz itu min min juz'iyatil musyabbahi bihi. Li juz'iyin min juz'iyatil musyabbah. Kemudian dipinjamkan akan kalimah ala ke ala min tu ya. Sumastu'irat ala. Ala tu ini akan kalimah ala. Sama dengan nak. Kemudian dipinjamkan di atas daripada. Orang tak kena tu je. Berarti tu. Kita orang keliru kat atas ni. Siap lah. Sekeliru ni. Kemudian dipinjamkan akan kalimah ala. Abang nampak? Aduh. Kemudian dipinjamkan akan kalimah ala daripada juz'iyin. Daripada juz'i. Kalimah ala tu berjuz'i. Juz'i tadi tu lah. Muhda dengan hudan tu. Min juz'iyatil musyabbahi bih. Daripada juz'i. Daripada juz'iyat. Juz'i tu lah. Perkara yang duduk di bawah juz'ah kulli tu. Bagi musyabbah bih. Dipinjam tu li juz'iyin. Bagi juz'i yang adalah juz'i itu min juz'iyatil musyabbah. Juz'iyatil musyabbah tu mana? Ulaika ala huda min rabbihim. Musyabbah bih. Ulaika ala huda min rabbihim. Itu dia panggil juz'iyat bagi musyabbah. Ulaika ala huda min rabbihim. Itu dia panggil juz'iyat bagi musyabbah. Musyabbah bih mana Yen? Tu. Tak. Bukan ulaika ala hudan tu bukan musyabbah bih. Ulaika ala hudan musyabbah mirab Musyabbah. Ulaika ala musyabbah. Kena tak? Sebab yang tu kan kita tengah bincang pasal isti'anah tasrihiyah. Dia sebut musyabbah bih lah. Ini sebut musyabbah bih ya. Musyabbah bih ni mana? Ulaika dah. Ulaika ala hudam. Ulaika ala tu musyabbah bih. Ulaika tu siapa? Allazina yu'minun lah. Orang mukmin. Orang mukmin tu. Musyabbah bih. Maka bila sebut musyabbah bih, itu kena baca juz'iyat tu musyabbah bih. Juz'iyat tu musyabbah. Tu dia hazaf. Ini hazaf ni. Tamakkanu. Tamak fi kullin. Itu ada sambah ni. Itu ada sambah. Irtibat. Mutlaq irtibat. Tak letak angkat tak. Dekat tak lah. Aduh. Tahulah. Kita ada dapat satu benda tu. Nanti tolong buat Yang ada kat mana Yan? Dia cerah. Dia cerah. Dia sesuai tak? InsyaAllah hari tak. Apa nanti kita bawa benda tu nak tengok macam mana nak buat. Dia ada Unify, dia ada hantar baru tu. Tak tahu dia macam external apa kita tak pandai buat kat tu. Apa yang esok tu tunjuk lah. Dia buat link balik dalam bilik payah. Tengok dia kata. Mana tadi? Dia kata tengok ulang balik. Summa ustu'irat ala min kalimah ala daripada juz'in min juz'iyatil musyabbah bihi. Tapi yang dia kata ala tu ni. Ala hudan. Maksudnya bukan kata ulaika tu. Kalau nampak situ tu
Musyababih tu kena pada juz'iyat bagi musyababih. Bagi juz'iyat musyabah. Musyabah tu mana? Iaitu min rabbihim. Itu min rabbihim. Nampak ya? Itu dia kata ala tariqil isti'arati tashihiyati tab'iyati. Sebab kita sebut tashiyah, dia hazarkan musyabah, disolehkan musyabah bih. Habis itu. Maksudnya kita faham makna ni lah. Mereka orang mukmin tu di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Jadi yang petunjuk daripada Tuhan mereka tu, Tuhan mereka tu yang dia panggil muhda tu siapa? Kena pada ular orang mukmin tu. Jadi yang petunjuk tu itu daripada Tuhan mereka. Itu dia panggil kita panggil tabaiyah. Al-hudan. Dia sebab muta'alak bagi Allah tu je. Nampak tak? Kalau kita tengok balik, muta'alak bagi Allah tu lah. Dia katakan berlakunya isti'arah tasihiyah. Tapi kita kata di atasnya tabaiyah sebab datang dengan huruf haraf. Nampak datang dengan haraf. Habis itu. Wa nahu qauli ta'ala. Tak kena ni. Wa nahu qauli syair. Syair pula dah tengok. Mula-mula kalam nasar. Lepas tu syair. Ni isi musta'ir. Nampak tak? Dia bagi contoh tiga-tiga, nampak? Ni payah aja ni. Wa nahu qauli syair. Wa la inna taqatu syukri rabbika mufsihan. Falisanu hali bisyikayati antaqa ay adallu. Tengok. Walain. Dia walain ni dia datang dengan lam. Asal wa'in. Dia selepas daripada lam, wa tu wallahi lah, wa wal qasam. Dia kaedah kita, kalau selepas waw tu, daripada lam tu ada lain. Dia panggil waw tu wa muati'ah. Dia panggil wa muati'ah. Muati'ah. Mim waw ta, hamzah ta, ta marbutah. Dia hamzah rumah. Ta hamzah ta. Muati'ah. Kalau in tak ada in, kalau tak ada in tu, kalau ada pun lam yang tidak ada in, kalau ada lain tu, itu dia panggil lam muati'ah. Sama je. Tapi kalau dia tak ada in tu, lain tu lah. Kalau in tu tak ada, itu dipanggil jawab kosam. Dia panggil lam jawab kosam. Ni dia panggil lam muati'ah. Muati'ah ni dia panggil menyelangi. Dia biasanya. Contoh apa? Laqad nasarakumullah. Laqad nasarakumullah. Tu laqad. Asalnya wallahi laqad nasarakumullah. Dia panggil lam tu jawab kosam. Sampai situ. Dia beza tu ya. Kalau orang tanya esok, lam tu lam apa? Lam jawab kosam ke lam apa? Kalau menyertai dengan in, dia panggil lam mu'tah. Kalau tidak menyertai dengan in, dia panggil lam jawab kosam. Tu dia. Beza tu je. Dalam munawah. Ni misal isi mustaq ni. Dia kalau kita panggil ni, waw tu dia panggil waw apa? Bukan waw jawab.
Dia panggil waw muwati'ah. Dia panggil waw muwati'ah. Ha. Dia panggil waw muwati'ah li jawabil qasam yang mahzuf. Li jawabil qasam al-mahzuf. Asalnya wallahi la'in. Asal gitu ya. Asalnya wallahi la'in. Macam ni lah. Walaqad nasarakumullahu biba'a. Tu surah Taubah surah apa? Walaqad nasarakumullah tu. Asalnya wallahi laqad nasarakumullah. Asalnya gitu. Dia sebut wala'in la'in muwati'ah. Dia panggil tu muwati'ah ni apa? Waw yang menyediakan bagi jawab qasam. Persediaan. Muwati'ah ni waw yang menyediakan bagi jawab qasam. Tu dia panggil waw muwati'ah. Dia nak sedia nak jawab tu. Maksud dia gitulah. Tengok dia kata apa. La inna taqtu. Sesungguhnya demi Allah. Bertuturlah oleh aku. Bisyukri birabbika. Dengan bersyukur. Dan asalnya birabbika bisyukrin. Biraka bukan birabbika. Astagfirullahaladzim. Wala inna taqtu bisyukrin birraka. Sesungguhnya demi Allah, jika bertuturlah oleh aku dengan bersyukur akan kebajikan engkau, mufsihan, takluk mana mufsihan tu? Hal keadaan ketika aku bertutur tu, hal pada kata domir tu tu je. Hal keadaan ketika bertutur tu, mufsihan ini orang yang menyatalah aku. Menyatalah oleh aku. Falisanu hali. Falisanu hali ni dia panggil jawab syarat yang mahzuf ni asalnya gitu. Dalam tu ada kot. Muta'alliqun dengan antaqa. Dia lazim bagi jawab syarat yang mahzuf. Soalan kata kalau dia kalau aku bertutur dengan mulut kebajikan engkau, falisanu hali bisyikayati. Dia asalnya, jikalau aku berkata dengan segala kebajikan engkau. Dia nak cerita tu je. Kalau aku nak cerita segala kebajikan engkau tu, falisanu hali, maka bermula lidah kelakuan aku ni, antaku bisyikayah. Lebih bertuturlah dengan syikayah. Syikayah ni apa? Bawa dalam tak? Tulis. Bisyikayah ni al-ikhbar bi'isa'atika wa su'i fi'lika. Al-ikhbaru bi'isa'atika, dengan keburukan kau, memberitahu dengan keburukan kau, wa su'i fi'lika, dan keburukan perbuatan engkau. Tu syikayah. Syikayah ni asal mengadu. Mengadu. Apa syair Imam Syafi'i tu je? Apa tu? Dia mengadu pada Imam Waqi' tu. Syakau tu.
syakautu. Mengadulah oleh aku. Syakautu. Asal syaka ni asalnya mengadu. Syakautu lil imamin apa nama Tok Guru Imam apa? Imam Waqi'. Syakautu ilal imam Waqi'. Tu. Mengadulah oleh aku kepada Imam Waqi'. Syakautu, mengadu, asal mengadu. Maka bermula lidah bagi kelakuan aku ni. Ada ke lidah bagi kelakuan? Perkataan pula. Itu antoku lebih bertutur. Ni dipanggil lafaz musta'ar ni. Sebab antoku ni kita mahasya kita antoku tu berlaku pada isi mustaq. Sebab dia isi tafdil. Lebih bertuturlah. Lebih bertuturlah bisyikayah. Dengan mengadu kebajikan engkau. Apa maksud dia nak cerita? Dia apa dia nak maksud? Jadi nak cerita apa? Jadi nak cerita kata, dia kata dia nak cerita kata kelakuan kau tu aku boleh ceritakan tu dengan kebajikan tu lebih daripada nak cakap macam mana dia punya ni maksud dia nanti nak tengok bawah tu. Ya mufsihan tu orang yang menyatakan. Mufsihan orang yang menyatakan ini walain sesungguhnya demi Allah bertuturlah aku. Aku bertutur, aku bercakap akan kebajikan engkau itu. Hal keadaan aku tu menyatakan dengan bersyukur. Aku bersyukur. Falisanu hali. Jadi nak cerita sesungguhnya demi Allah Ta'ala aku bertutur, aku bercakap tentang kebajikan kau tadi tu, aku menyatakan dengan bersyukur. Dia menyatakan dengan bersyukur. Soal tuturan dia tu, dia berlaku tu dengan dia bersyukur. Bukan dengan cakapan. Maksudnya dia kata cakapan dia tu dengan bersyukur. Soalan kata nak cerita kelakuan kebajikan dia tadi tu, aku ceritakan dengan bersyukur. Terima kasih. Falisanu hali. Ni. Maka bermula lidah kelakuan aku tu. Itu terlebih bertutur. Terlebih bertutur ni maksudnya. Ni panggil lafaz musyabbah bih ni. Terlebih bertutur. Maksudnya kelakuan itu nampak lebih daripada cakapan dia. Tu dia. Terdapat tafsir tu ada ai adallu. Tafsir bagi musyabbah. Menunjuk. Antoku dengan mana adallu. Maka bermula lidah kelakuan aku itu terlebih menunjuk dengan memberitahukan dengan bi'isa atika dengan keburukan kau dan keburukan perbuatan kau. Maksudnya terlebih. Kalau perbuatan jahat kau tadi, perbuatan kejahatan kau tadi tu tidak menggambarkan bagi aku tu dengan perkataan aku. Tu je. Perkataannya tu, kalau dia puji tu memang ada perkataannya. Tapi kalau dengan kelakuan, perbuatan, itu padan dengan kelakuan apa? Perbuatan dia lah kalau nak tunjuk kejahatan orang tu. Tu maksud dia. Itu terlebih, antoku itu terlebih menunjuk. Adalu antoku memang terlebih menunjuk. Kelakuan lidah aku tadi terlebih menunjuk daripada dengan memberitahu dengan perbuatan engkau. Tu isa atika tu bisyikaya tu dengan memberitahu dengan perbuatan dengan kejahatan engkau dengan perbuatan dengan kejahatan perbuatan engkau.
Maksudnya dia pujilah kawannya tu dengan bertutur. Itu lebih daripada dia menceritakan tentang kejahatan kawannya. Kejahatan kawannya tu dia tidak boleh nak berlafaz dah. Kalau kebajikan dia boleh berlafaz. Inilah maksudnya kita kalau cerita kebajikan pada orang tu, biasa kita cerita dengan beritahu kan. Itu lagi baik. Itu lebih menunjuklah daripada kita menceritakan benda tak baik. Tu dia maksudnya. Tengok dalam tu. Dia kata wala in nataqtu bisyukri biraka ay bisyukran. Sebagai bersyukur terima kasih akan kebajikan kau wa atfika dengan kelembutan engkau. Muta'alliqun biqauli mufsihat. Itu dimutalak dengan mufsahat. Mansubun ala haliyah. Dinasakun di atas ala qaudi halan. Di atas keadaan mufsihat tu jadi hal. Ini wala in nataqtu bilisanil maqali. Maqali nampak tak? Berkatalah oleh aku dengan lidah perkataan, hal kerana aku tu menyatakan. Hal kerana aku tu menyatakan dengan bersyukur akan kebajikan engkau. Aku menyatakan apa yang kau buat baik aku tu, aku menyatakan lidah aku. Tapi kalau dengan kejahatan, aku tak menyatakan dengan lidah aku. Itu maksud dia. Baik. Wa jawabu syarti mahzufun ay fala yakunu, maka tidak adalah. Itu dia kata jawab syarat tu mahzuf dia. Fala yakunu, maka tidak adalah lidah perkataan aku tu terlebih kuat. Aqwa min lisani hali. Maka tidak adalah lidah perkataan aku tu terlebih kuat daripada lidah kelakuan aku. Maksudnya apa? Lidah perkataan itu tak sekuat bagi lidah kelakuan. Perbuatannya. Maksudnya, perbuatan itu lebih daripada lidah dia. Dia mengucapkan syukur tu dengan perbuatan tu lebih daripada perkataan. Macam kita lah. Terima kasih. Tapi ni dia tak cakap terima kasih pun, tapi perbuatan dia tolong. Itu lebih lagi. Hali ukima muqamahu lazimahu. Dimenepatikan akan syarat tu pada tempatnya, tempat syarat tu akan berlaziman bagi syarat. Ukima muqamahu lazimahu. Ukima lazimuhu. Bukan lazimuhu, lazimuhu. Akan melazimkan akan syarat. Itu berjumpa syarat. Muqamahu tempat bagi syarat. Dimenepatikan. Didirikan akan syarat tu pada tempat syarat. Pada tempat syarat tadi tu, di tempat itu akan lazim bagi syarat. Terpanggil lazim. Maksudnya, lazim bagi jawab syarat yang mahzuf. Dia kata, nampak ni? Soalan kata, lazim bagi jawab syarat yang mahzuf. Habis. Wa huwa qawlihi falisan wa halim bisyikan muta'alliqun biqali antaku. Falisanu hali antaku bisyikayah minka. Maka bermula lidah kelakuan aku itu terlebih. Antaku itu terlebih menunjuk. Antaku dengan adalu, nampak ya? Itu nak tafsirkan musyabah tu. Antaku tu adalu nak tafsirkan musyabah. Antaku tu kan musyabah dia panggil. Apa musta'ar. Isim mustaq tu kan. Itu terlebih menunjuk dengan menceritakan kejahatan engkau. Bisyikayah minka. Li'anna darraka aksaru min birrika. Nampak? Kerana kejahatan kau tu terlebih banyak pada kebajikan kau.
Adallu yuqalu. Ay adallu. Bawah tu. Yuqalu fi takriri al-isti'arati fihi. Ini tempat dia ni. Dikatakan pada menetapkan akan isti'arah pada fihi fi hadha syairi. Apa dia? Syubbihatid dilalatu alwadihatu. Ditashbihkan akan menunjukkan yang nyata dengan nutqi tu, dengan bercakap tu. Wajah syabah di mana? Bijami'in, ini biwasfin mujami'in. Dengan disifatkan wajahnya idahil makna. Ini menjelaskan akan makna. Menjelaskan akan makna wa isalihi li zihni. Dan menyampaikan oleh makna li zihni akan hati. Kita nak menyampaikan makna tu idafat sifat pada fa'il. Idafat masdar pada fa'il tu isalihi. Jadi wajah syabah dia nak menjelaskan akan makna. Makna antoku tu dengan adalu tu yin. Kemudian wa isalihi nak menyampaikan oleh makna tadi li zihni akan makna. Akan di dalam hati fi kullin, ni pada tiap-tiap musyabbah dan musyabbah bih. Makna lagu mana? Wastu'iran nutqu lid-dilalati wadihati. Dan dipinjamkan akan lafaz nutqu tu. Bagi menunjukkan yang nyata. Lafaz nutqu tu kita nak tunjuk bagi nyata, kata jelas. Adalu menunjuk kata. Washtuqa minat nutqi bimakna dilalah. Diambilkan daripada masdar bagi nutqi tu dengan makna dilalah. Al-wadihati. Kemudian kata ismu tafdil antaku bimana adalu ala sabil isti'arati at-tas'iyati at-tab'iyati. Dan bermula istitafdil bagi antaku tu adalah ia dengan makna adalu. Antaku dengan makna adalu. Antaku dengan makna adalu. Tu dia. Habis itu. Jadi ala sabil isti'arati at-tas'iyati at-tab'iyati. Itu di atas adalah isti'arah. Bila sebut isti'arah, dia mesti ada qarinah. Dia mesti ada qarinah dengan alaqah. Bila sebut alaqah dia di antara musyabbah dan musyabbah bih. Itu nak laku isti'arah. Kemudian tasihiyah tu dihazalkan akan musyabbah, disebut disorehkan dengan musyabbah bih. Tabaiyah dikatakan tabi'iyah sebab dia tu isim mushtaq, iaitu daripada antaku. Tu dia. Habis itu. Kemudian kata watan qasimu al-isti'aratu ila murasyahatin. Murasyaha pula. Ni dia panjang berkait ni. Lepas ni dia akan ada isti'arah apa? Isti'arah tasrihiyah taba'iyah murasyaha. Ada pula ada kali ni isti'arah tasrihiyah taba'iyah mujarradah ataupun mutlaqah. Panjang. Habis itu dia nak kata watan qasimu al-isti'aratu ila murasyaha. Tu panjang lagi tu. Nanti minggu depan ni kita habiskan lah masalah 3 isti'arah ni. Lepas tu masuk majaz musal. Majaz musal dia mudah sikit. Dia majaz isti'arah ni payah sikit. Mana Afiq ngantuk Afiq tengah malam. Tadi wabi kelas. Wabi kelas. Tadi wabi kelas tu. Tes kira ni bab lawan ni dia pening lah. Kalau hadir bercerita tu tak. Habis itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna halalan thayyiban mubarakan fihi
وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.